يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu ialah tidak lain melainkan nasihat, pengajaran dan kitab suci yang memberikan penerangan. Supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya. Dan supaya nyata tetap hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur ingkar. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka memilikinya dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka. Maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka dan sebahagian lagi mereka makan. Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu. Dan juga beroleh minuman. Maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Dan tergamak mereka menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan dari makhluk-makhluk itu. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dihadir pada hari kiamat untuk memberi azab seksa kepada mereka. Maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Dan pada itu setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahan mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang sudah mati. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu. Dan ia pun lupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakan pada awal mula wujudnya. Dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu
Ia diakui dan dipercayai berkuasa. Dan dialah pencipta yang tidak ada bandingannya. Lagi yang maha mengetahui. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya, bila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu. Jadilah engkau. Maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah dengan mengucapkan subhanallah. Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Yasin. Ayat-ayat bermula daripada 69 sehingga ayat yang ke-83. Pada juzuk yang ke-23, pada surah yang ke-36. Ayat yang kita bacakan ini menegaskan tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, dan menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga ayat yang kita bacakan menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Dan juga menegaskan tentang adanya hari kebangkitan dengan 3 dalil utama untuk difikirkan oleh manusia. Sebagaimana kita jelaskan dalam sifat surah Makkiyah, semua surah Makkiyah akan menyebut 3 usul yang utama. Yang pertama berkait dengan usul ketuhanan dan keesaan Allah atau disebut wahdaniyah. Yang kedua yang berkait dengan usul risalah, kenabian, kerasulan, dan termasuk wahyu yang diturunkan. Yang ketiga ialah usul al-ba'ts wal hasyr, iaitu berkait dengan kebangkitan semula dan perhimpunan di pada mahsyar. Kesemua ayat-ayat Makkiyah dan surah-surah Makkiyah membicarakan tentang 3 perkara ini. Dan ayat-ayat Makkiyah terkenal dengan menceritakan segala nikmat Allah melalui penciptaan dan keajaibannya. Kerana segala penciptaan itu membuktikan keesaan, kekuasaan dan membatalkan segala Tuhan palsu yang disembah, yang disekutukan dengan Allah, kerana mereka tidak pernah menciptakan. Dan ayat-ayat yang kita bacakan juga akan menyebut, mengajar kepada Rasulullah bagaimana menjawab segala tohmahan, segala kekeliruan, segala pembohongan yang dibawa para pemungkir yang tidak percaya kepada Allah, Rasul dan hari kebangkitan. Maka Rasulullah SAW menjawab segala syubhat, kekeliruan dalam semua aspek, semua segi. Bahkan menjawab segala tuduhan. Tuduhan Rasulullah sebagai penyair, Rasulullah sebagai ahli sihir, Rasulullah sebagai pembohong. Semuanya Allah ajar Nabi SAW jawab. Untuk menunjukkan bahawa Rasulullah sentiasa dalam wahyu Allah, dalam pimpinan Allah. Bukan Rasulullah bercakap sendiri, berfikir sendiri. Bila para penolak agama Allah ini, para pembenci agama Allah ini, para musyriki, setiap kali mereka menyebut satu persoalan yang bukan untuk mendengar jawapan tapi menolak kebenaran, nescaya Allah wahyukan jawapan kepada Nabi SAW. Jawapan yang menjadikan mereka terjawab sendiri. Dan jawapan menjadikan mereka terdiam dengan soalan yang mereka berikan. Dan demikian juga ayat atau surah Makkiyah pasti akan disebut tentang hari kebangkitan semula. Melalui contoh-contoh yang dilihat, tumbuh-tumbuhan, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia sendiri. Bahkan melalui hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh daripada tanah gersang. Melalui angin yang bertiup, yang membawa awan, yang mengumpulkan segala airnya sebagai rahmat pada manusia. Maka Allah memberi contoh untuk manusia melihat tentang kebangkitan semula itu, dalil-dalil dan tanda-tanda. Maka ini keseluruhan surah Makkiyah. Dalam ayat yang kita bacakan ini, ya Allah menyatakan, wa ma 'allamnahu asy-syi'r wa ma yanbaghilah. Bila para musyrik Mekah mengatakan Muhammad itu cuma ahli syair, penyair. Dan Muhammad ini belajar syair. Dan Quran itu ialah himpunan syair.
Maka Allah Ta'ala menyatakan, kami tidak mengajar kepada Muhammad akan syair. Kami tak ajar dia bersyair. Dan Nabi Muhammad SAW tidak patut menjadi penyair. Kerana dia Rasul. Apa beza syair dengan Rasul? Penyair dengan Rasul. Penyair bercakap sesuatu berdasarkan rasa. Ia bercakap tentang perasaannya. Rindu, cinta. Sebagaimana kita lihat penyair-penyair pada penyanyi-penyanyi. Pada gurindam dan sebagainya. Mereka bercakap bukan tentang nak ajar orang, nak beritahu, bukan. Mereka bercakap tentang perasaan mereka. Rindu mereka, keseorangan mereka, hina mereka. Nabi SAW bukan bercakap tentang perasaan Rasulullah. Nabi bercakap tentang perintah Allah. Rasulullah bercakap tentang bimbingan untuk manusia. Pengajaran, peringatan, amaran, hukum hakam. Maka berbeza. Kalau kita orang biasa baca antologi syair atau puisi. Puisi itu cerita apa? Dia adalah satu perasaan. Maka makin orang itu jadi berperasaan, makin dalam dia punya syair. Makin dia, kita sebut kaki jiwang, jenis jiwang ni, makin bahasa-bahasanya makin menunjukkan perasaannya. Bukan kata para ulama ataupun kata para cerdik pandai, lagi tinggi syair seseorang, menampakkan lagi bohong dia. Apa tidak kalau kita sebut kalam-kalam syair. Macam kita sebut sanggup berenang di lautan api. Bohong tak bohong? Banjir pun lagi. Itu kata-kata penyair. Yang kata ambil kapok belah dada. Kena sergah sekali lagi dah. Bukan kata ambil kapok. Yang kata semua perkara-perkara perkataan cinta. Yang selalu disebut oleh pada penyair ni. Sanggup nak daki gunung Everest lah. Naik tangga 2 tingkat pun semput. Sangguplah pergi ke Himalaya, ke Kutub Utara. Bukan ekor pun menggigil nak pergi Kutub Utara. Bukankah bahasa-bahasa cinta itu bohong? Itu bahasa puisi, dia bohong. Dia tak akan bercakap benar. Makin tinggi dia punya nilai puisinya, makin bohong dia. Sehingga dia nampak pokok pun macam orang. Maka dia kata pokok kelapa melambai-lambai. Dah berhantu pokok kelapa. Seperti angin berbisik padaku. Angin boleh bisik kat dia. Dia jadi mengarut macam tu. Ya, memang indah bahasanya, tapi tidak benar kalamnya. Kalau orang yang faham sendiri, memang dia tak faham. Orang dia tak akan faham. Tapi itu bahasa-bahasa orang bersastra. Sebab dia ialah suatu perasaan dalam dia. Untuk menceritakan cinta ke, menceritakan marah dia, menceritakan apa sahaja bentuk. Nabi SAW bukan bercakap tentang perasaan Rasulullah. Bukan perasaan rindu Rasulullah. Tak ada ayat ini Rasulullah cerita tentang rindunya pada Khadijah. Cintanya pada Khadijah. Ini Al-Quran, bukan syair. Tak ada pun dalam Quran ini menceritakan tentang Rasulullah rindukan kampung halamannya. Tak, Al-Quran cerita tentang hukum, pengajaran. Peringatan yang datang dari Allah. Bukan teguran. Kadang-kadang Al-Quran ini menegur Nabi SAW. Tegur manusia semuanya. Ingat manusia. Asal kejadian mereka, tujuan dan matlamat hidup mereka, di mana kembali mereka, perhitungan dan hisab mereka, syurga atau neraka balasan mereka. Maka ia bercerita tentang apa matlamat hidup kita. Sehingga kita nampak kita hidup ni untuk apa. Kita nampak, kita sedar. Kita hidup ni nak cari redha siapa. Nak tegakkan perjuangan apa. Kita hidup ni kita tahu halal haramnya. Dosa pahalanya, suruhan dan larangannya. Maka ini Al-Quran bukan syair. Tak ada orang nak faham hukum hakam, mereka melihat syair. Mereka melihat pantun. Tak ada pun. Semua benda ni cuma hiburan. Sama juga lagu-lagu, dia cuma hiburan. Saat lagu ni ada mesej kuat. Tak, dia tetap bersifat hiburan. Katakan lagu tu ada mesej sekuat mana pun mesej dia. Mesej apa nak sebut? Perjuangan dan sebagainya. Dia tetap namanya lagu. Tuan-tuan akan jadikan ia halwa di telinga. Lalu kita menghafalkan lagu tu sedap. Tidak lebih pada itu. Ia berbeza Al-Quran. Al-Quran nak beritahu sesuatu pada kamu. Sehingga menyebabkan orang kafir benci. Mereka tak benci pada syair-syair. Walaupun kadang-kadang syair kutuk mereka. Tapi mereka cukup benci dengan setiap ayat Al-Quran yang menegur perbuatan mereka. Kerana mereka melakukan kejahatan yang sebenar. Maka Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا عَلَّمْنَهُ الشَّعْرِ. Allah tidak pernah mengajar kepada Rasulullah syair. وَمَا يَنْبَغِيلَهُ. Dan tidak layak Rasulullah sebagai bersyair ataupun sebagai penyair. Tak layak. Kerana berbezanya syair
dengan wahyu. Berbeza. Sama ada kandungannya, mukjizatnya, susunan bahasanya, tujuan dan matlamatnya, dan sifat kekalnya. Kerana Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat. Tidak syair-syair. Al-Quran dibaca oleh semua orang. Syair tidak dibaca oleh semua orang. Dibaca oleh orang yang nak belajar syair je. Tak ramai kalau kita mengaji dekat universiti, mungkin fakulti tertentu yang belajar syair. Kalau saya fakulti syariah, saya mungkin belajar syair sikit je. Satu je buku Al-Adab. Al-Adab. Belajarlah syair jahiliah sikit. Zaman Umayyah sikit, Abbasiyah sikit. Zaman Al-Asr Hadis sikit. Kenallah sikit-sikit. Tapi kita bukan belajar semua. Tapi dalam kehidupan apa yang kita buat? Kita belajar Quran. Dan seluruh manusia belajar Quran. Dan Quran lah yang menjadi suatu faisal. Suatu pemutus yang benar dan yang salah. Menjadi furqan. Yang menentukan. Yang nak ikut hidayah, cahaya Allah. Atau memilih kesesatan. Maka tidak layak. Kemudian kata Allah, in huwa, sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, yang menjadi bacaan Rasulullah. Yang wahyu yang diturunkan, illa zikrun, peringatan, wa Quranun mubin, dan penjelasan yang nyata. Al-Quran sifatnya ini ialah zikrun, yakni memberi peringatan. Dan Al-Quran ini juga Quranun mubin. Apa maksud Quranun mubin? Iaitu kitab samawi yang menjelaskan hukum hakam dan syariat dengan jelas. Jelas. Bila menyebut tentang tauhid, jelas. Bila menyebut tentang hukum, jelas. Haramnya jelas. Halalnya jelas. Maka tidak ada yang tidak jelas dalam Al-Quran. Semuanya. Bila kita baca, bukan sekadar dia mudah dibaca. Ia mudah dihafaz. Bukan ia mudah dipahami. Kan itu kita, semua orang boleh belajar tafsir. Semua orang boleh belajar tafsir. Semua orang boleh duduk dan belajar tafsir. Kerana sifat mudah. Kalau dia susah, kita tak boleh belajar. Kita kena panggil orang khusus dia. Belajar kat universiti. Ni tafsir Quran, kita boleh belajar surau boleh. Masjid boleh. Kita boleh mengaji, pondok-pondok boleh. Dia bukan satu ilmu yang dia aras tinggi dengan maksud suka. Macam ilmu biologi. Tak ada orang mengajar biologi kat masjid ni. Ilmu kimia ke, mat tambah ke, tak ada orang nak ajar. Susah. Sebab itu kelompok khusus. Dan penggunaannya juga terhad. Terhad penggunaannya. Tapi bila kita sebut Al-Quran, dia kehidupan. Sebab itu sebut Quranul Mubin, Quran yang jelas untuk kehidupan kita, sehingga dia boleh dipelajari oleh segenap lapisan masyarakat. Yang profesornya, yang doktornya, engineernya, arkiteknya, orang biasanya, orang tak bekerjanya, semua boleh belajar. Semua tak ada masalah apa-apa untuk belajar. Yang kita katakan kalau kita ajar Quran, kita bukan kata ini satu ilmu aras tinggi. Ia bersifat tinggi, tapi boleh diajar pada semua. Tak ada seorang ulama kata tafsir Quran boleh cuma diajar oleh kepada profesor-profesor. Tak ada. Kita daripada kecil belajar tafsir Quran. Nurul Ihsan. Belajar tafsir Quran, macam-macam tafsir. Guru-guru kita dulu. Sampai ke besar kita belajar. Ilmu yang boleh diletakkan di mana-mana. Itu sebut Quranul Mubin. Itu penjelasannya cukup jelas terang. Kalau dia bersifat, saya katakan abstrak atau sukar dipahami, kita perlukan golongan tertentu. Golongan tertentu je kita nak ajar tafsir. Tak boleh semua orang. Ni kita ajar tafsir tak kerti bahasa Arab pun boleh belajar. Sementara yang kerti bahasa Arab. Kita mana kerti bahasa Arab. Dia belajar seminggu sekali baru belajar isim isyarah. Baru belajar isim mausul. Tak kuat nak tafsir Quran. Tapi kita dah boleh belajar Quran. Boleh tak mengaji bahasa Arab. Kerana Allah sebut. Walaqad yassanna lil Quran. Fahal min muddakir. Kami jadikan Al-Quran sifatnya mudah. Mudah baca. Mudah hafal. Mudah faham. Apakah tak ada orang berfikir tentang hebatnya Quran tadi? Tentang Quran mudah baca. Akhirnya anak-anak kita boleh baca Quran. Umur 4 tahun, 5 tahun. Mudah baca. Mudah hafal. Anak-anak kita duduk tadika apa surah tu, apa surah ni. Mudah hafal. Dan kita kalau nak hafal pun senang je. Dan perlu ada azam sikit. Maka insya-Allah boleh hafal. Surah Al-Mulk apa, surah Yasin apa. Surah sekian-sekian hafal. Dan mudah kita faham dengan banyak terjemahan. Melayu ada, Cina ada, terjemahan India ada. Translation English ada. Bahasa Cina tertentu ada. Bahasa Telugu ada. Bahasa Jawa ada, Bugis ada. Semua bahasa etnik atas dunia ni ada tafsir Quran.
Semua ada. Bahasa Turki ada, bahasa Itali ada, Perancis ada. Nak tunjukkan apa? Sifatnya mudah. Sebab tu boleh diterjemah semua bahasa. Kalau tidak, tuan-tuan jenis bahasa Fir'aun tu, kaligrafi kat gua tu, bahasa Fir'aun, siapa tahunya? Profesor tu seorang tahu. Kalau dia kelentong kita, masak kita kelentong kita. Tulis, dia pun cakap, ini maksud dia gini. Kita anggap dia profesor. Kalau kita tak faham satu bahasa, mudah tak kita ditipu? Mungkin kita ditipu, mungkin. Tapi ini kita faham semua. Kita tengok terjemahan Pimpinan Rahman. Versi yang baru ada, versi Jawi ada. Yang tak reti bahasa Melayu, ada tulisan Jawi. Yang tak reti dua-dua, telinga kan ada, dengar je. Maksudnya mudah. Boleh faham, boleh belajar. Maka ini sifat Al-Quran yang disebut Quranul Mubin. Kitab yang jelas. Liyunzir man kana hayya. Dan tujuan Al-Quran ini dan tujuan perutusan kamu wahai Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Orang kalau hidup hati, dia dapat peringatan. Yang ni siapa hidup hati? Yang berfikir, yang mendengar. Berilah peluang, dengarlah Quran. Bacalah Quran, tadabbur Quran. Kenapa nak memuji Al-Quran? Baca dulu. Islam mengajar apa pun kita, tengok dulu, dengar dulu. Tapi mereka tutup telinga tu, tak nak dengar. Mereka tutup mata, tak nak baca. Mereka tutup akal dan hati, tak nak faham. Maka bila mereka telah tidak mengaktifkan seluruh panca indera, berarti mereka mati. Kita orang kalau dengar pun tak nak, mata pun tak tengok, otak pun tak fikir. Itu sifat siapa? Itu sifat si mati. Apa dia sifat si mati? Dia tak dengar. Lagi, dia tak dapat melihat. Lagi, dia dah tak fikir. Habis. Dah, down, jatuh. Maka orang yang sifatnya mati tak boleh dengar Al-Quran. Tak akan dapat pengajaran. Sebab itu kata Allah Ta'ala, liyunzira man kana hayya. Untuk memberi peringatan kepada yang hidup. Wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan sebagai hukuman dan azab pemberi amaran kepada orang yang kekal nak kafir. Perkataan wa yuhiqqal qawlu artinya Allah menetapkan azab yang tidak boleh ditukar, yang tidak boleh disyafaat kepada orang kafir. Kerana sudah termaktub kata-kata Allah atas mereka. Fahaqqa alaihimul qaul. Maknanya telah Allah tentukan kemusnahan mereka. Dan kalau seorang tu pilih kufur dan mati kufur, berarti dia dimusnahkan, dihancurkan, dia tak akan dapat syafaat, dia kekal dalam neraka. Tiada yang beri manfaat. Harta benda dia, anak pinak dia. Siapa yang ditinggalkannya, segala kebaikannya tak ada. Dia kafirnya. Awalam yarau, tidakkah mereka semua manusia melihat? Anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Bahawa kami menciptakan kepada mereka, buat mereka, kegunaan mereka dengan kuasa kami. Bukan dengan kuasa berhala. Bukan dengan kuasa patung-patung yang didakwa jadi Tuhan. Tetapi dengan kuasa keesaan kami. Tak ada orang pun mendakwa mencipta benda ni semua. Melainkan Allah. Tiada dakwaan sebelumnya atau selepasnya. Tak pernah manusia dakwa bahawa lembu, kambing dan sebagainya dicipta oleh mereka. Yang pertama mendakwanya, maka ia Allah Ta'ala. Kenapa Allah mendakwanya? Kerana Allah lah yang menciptakannya. Tiada yang sebelumnya mendakwa, kerana Allah lah yang awalnya. Tiada yang selepasnya mendakwa, kerana akan zahir pembohongannya. Kata Allah, awalam yarau, tidakkah mereka semua melihat anna khalaqna lahum, kami ciptakan semua ini untuk mereka, yang manfaat mereka, kegunaan mereka. Mimma amilat aidina, kami ciptakan dengan kuasa kami, tanpa pertolongan, tanpa sekutu, tidak. Kuasa kami mutlak. An'aman, binatang-binatang ternakan. Baik, kenapa disebut binatang-binatang ternakan? Kerana ini benda yang mereka lihat setiap hari. Dan kerana ini benda yang paling banyak manfaat pada mereka. Dari sudut dagingnya, susunya, kulitnya, semua. Kerana benda ni yang paling jinak di sisi mereka. Allah tak sebut binatang-binatang liar. Kerana ia bukan binatang yang mudah kita ternak. Seladang ke sebagai contoh. Zebra ke, kuda belang. Itu bukan senang kita nak jinakkan dia. Ia perlukan kepakaran. Ataupun kita nak ternak zirafah ke, itu tak semudah tu. Islam tak akan suruh kita pelihara benda susah. Melainkan jenis cari susah. Itu hadiah lah. Binatang ni bukan untuk dipelihara. Dan dia pada habitatnya gajah ke,
Allah tak suruh kita pelihara gajah. Tu ustaz ada yang pelihara, itu dia yang cari masalahnya. Tahu gajah ni kita nak tanggung dia makan, kalau anak 20 pun tak lawan lagi dia. Makan lagi banyak. Makan banyak, tempat dia kena luar, bukan boleh kecil-kecil tempat ni. Kita bela 12 orang anak pun boleh kecil-kecil, boleh bilik kecil biar beriak kat situ. Gajah tak boleh kena besar. Mandi pun air banyak. Tapi manusia cari penyakit, bela gajah. Padahal gajah tu boleh hidup dengan habitat dia. Makan dia cukup. Dah kita bela banyak mana zoo bankrupt, tak cukup duit. Sebab kita cari penyakit, itu bukan binatang untuk kita bela. Maka Allah menyebut an'aman, binatang yang kita boleh pegang, kita boleh jaga dia, kita boleh pelihara dia, letak dalam kandang dia. Ini an'aman. Kata Allah, fahum laha malikun. Dalam keadaan mereka memilikinya. Kita bela, kita beli, jual beli dengan binatang ternakan ini, untanya, lembunya, kambingnya. Semua binatang-binatang ini yang kita katakan manfaat yang mudah untuk manusia dapat. Mudah manusia dapat. Susu mudah. Kalau kita nak dapat susu rimau, habis hilang dulu kita sebelum dapat susu. Kalau kita diminta cari susu binatang-binatang lain, penat kita. Susu kuda belang, kejar kita. Tapi susu lembu, duk baik jadi. Kita kalau ambil susu kambing, dia dah tahu. Kadang-kadang bila kita pergi tempat orang boleh ambil susu. Bila tuang dia ni, buka je pintu, dia dah tahu kat mana. Dia pergi ujung tempat dia akan diikat. Dia dah tahu. Duh. Dia pun siap-siap kangkang kaki dia. Kan senang. Tu ambil susu, perah. Tak ada pun dia marah. Orang pegang tempat dia tu perah susu. Dan dikeluarkan susu. Dia tak ada pula lepas tu, kena bayar tau. Tak ada dia sebut. Free. Artinya, tenang tu dia balik semula. Susu balik. Demikian. Allah jadikan mudah. Semua binatang ni mudah. Tak perlu hura-hara kita nak perah susu dia. Dengan tenang, binatang tu pun tenang. Lembu pun sama tenang. Perah susu dia. Unta pun sama tenang. Tuan-tuan pernah pergi ladang unta waktu. Kalau kita ke Mekah dulu lah tengok ladang unta, tengok dia perah susu. Mudah je. Senang. Maka ini manfaat untuk manusia. Supaya manusia mengetahui yang menjadikan binatang itu tunduk pada manusia Allah. Sebagaimana Allah jadikan dia binatang tak tunduk pada kita. Ini binatang-binatang liar dia tak tunduk kat kita. Ini binatang tunduk kat kita. Dia jumpa kita, dia tak lagi. Melainkan tuan-tuan kacau dia. Kalau kita tengok lembu lagi tak lagi. Melainkan kita sergah dia tu dia mungkin. Dia tengok dulu, ni muka jahat, muka baik. Nak lagi tak nak lagi. Tapi hakikat dia tak akan lari senang-senang. Kambing dia tengok kita tak lagi. Demikian binatang-binatang yang lain. Kenapa? Kerana Allah tundukkan binatang. Allah tundukkan supaya kita dapat menggunakannya. Kemudian kata Allah, وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, dan kami tundukkan semua binatang ini pada mereka, manusia. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ada binatang yang Allah tundukkan itu yang mereka boleh tunggang. Yang ni unta. Unta dengan besar dia boleh tunggang kita. Boleh naik dia. Dan ada binatang yang kamu makan dagingnya. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ walahum fiha, dan pada binatang-binatang itu bagi kamu pula manafi', manfaat banyak, bulunya, kulitnya, tanduknya, semua manfaat banyak. Wa masyarib, dan susu-susunya. Kamu jadikan sumber air, sumber minuman kamu. Afala yashkurun, tidakkah kamu bersyukur pada Allah? Tetapi Allah menyebut tentang antara nikmat Allah pada kita ialah binatang-binatang ternakan. Kenapa disebut binatang ternakan? Ya, kalau kita ada, kita tak akan fakir. Kalau kita ada, kita tak akan mati kebuluran. Sebab ada dagingnya, ada susu. Sebab itu tuan-tuan, negara-negara besar, mereka jaga benda ni, sumber ni. Mereka jaga sumber-sumber besar ni, ternakan, tanaman. Kalau kita perhatikan Al-Quran, Al-Quran banyak tekankan tentang makanan yang berupa buah-buahan ke, ataupun kita katakan sayur-sayuran ke, ataupun makanan ruji kita. Gandum, kurma dan sebagainya. Sebagaimana Al-Quran juga menekankan tentang binatang ternakan. Sebab satu negara, kalau dia ada sumber ini, maka dia tidak boleh dimufliskan. Tuan-tuan kalau tengok negara muflis, dia berkait dengan masalah pertanian dan peternakan. Sebab itu negara maju seperti Amerika contoh. Mereka tekan benda ni. Ketika mana mereka melakukan tekanan ekonomi pada China tahun 1960. Kalau tuan-tuan masih ingat. Walaupun saya confirm tuan-tuan tak ingat.
1960. Bila China waktu tu tak terlalu producekan makanan. Mereka kuat. Lalu mereka buat satu sanction. Tekanan kepada ekonomi China. Sehingga susah mereka. China pun nampak bahaya ni. China nampak tak guna tentera ramai tapi tak jaga sumber yang utama. Makanan. Kerana kita dapati bagaimana Amerika menjadikan negara Afrika sebagai negara yang kekal miskin. Bagaimana caranya? Dijadikan pergantungan makanan Afrika itu pada negara mereka. Dan dijadikan mereka berhutang dengan duit-duit dolar. Supaya mereka mencarinya. Amerika dia tak ada hutang. Sebab duit dolar dia cetak. Dia cetak duit dolar. Bukan pakar-pakar ekonomi menyatakan pada tahun 2022, mereka dah cetak 40% daripada dolar yang ada dalam dunia. Cetak sendiri. Tetapi bila mereka ada hutang, mereka pun cetak. Kita, duit dolar kita tak boleh cetak. Kita boleh cetak di ringgit Malaysia. Negara Amerika dan sewaktu dengannya mengajar kita berhutang dengan duit dolar. Supaya apa? Supaya kita terus cari duit. Sedangkan mereka membayar dengan dolar. Mereka cetak duit. Jadi bagaimana agenda ni mereka buat? Menjadikan negara-negara ini bergantung kuat kepada sumber makanan dan ternakan binatang daripada negara-negara ini. Itu tuan semua negara-negara kafir mereka tekan masalah pertanian ternakan. Bukan ilmu ternakan mereka 30 tahun lebih ke depan. Di Belanda, di New Zealand, even di Amerika. 30 tahun ke depan. Mereka ternak binatang. Maksudnya kita ternak ni tak serius. Sebab tu kita kat Malaysia, sampai sekarang, keperluan daging kita, yang kita sendiri buat, cuma 30%. 30%. Lagi 70% keluar. Ambil dari. Itu kalau kena sekatan ekonomi, jam terus. Makan daging orang lagi tu. Demikian juga beras kita. Tentang beras kita pun sama, kita perlukan dari luar. Tak cukup. Kalau satu negara nak jadi kuat dan tak boleh disangsikan oleh mana-mana negara lain, dia kena kuatkan dalam bab penternakan dan pertanian. Dan menjadikan dia tak bergantung pada mata wang asing. Sebab kita bila perlukan makanan lain ternakan, kita bergantung pada wang asing. Sebab pertukaran peringkat international mesti dolar. Dan saya kata orang, dolar tu milik siapa? Mereka. Dia orang nak selesai masalah dolar kurang, cetak sebab tu duit mereka. Kita orang Malaysia, kalau kita cetak duit kita sendiri, habis kita. Hilang kepercayaan pada mata wang kita. Habis. Jadi mata wang pokok pisang. Mereka cetak. Ini mereka sendiri menyatakan mereka dah cetak sekitar zaman pandemik 40% daripada dolar yang ada atas dunia. Lalu mereka bagikan pada orang kaya. Kan senang mereka, tak payah susah. Kita kenapa asyik kaya? Tak miskin-miskin. Cetak duit. Agak miskin cetak. Agak miskin cetak. Kita kan sebut dolar. Nak dolar, nak tak dolar. Semua nak dolar. Semua kita nak dolar. Ada yang tak nak dolar ni sini. Semua kita kalau kata nak tak tukar duit dengan dolar. Semua nak. Maka dengan mudah mereka kuasai ekonomi. Sebab itu orang Islam. Di setiap Al-Quran banyak tekankan masalah tanaman. Walaupun ya Allah nak jadikan sebagai bukti Allah menghidupkan manusia. Dan ternakkan binatang. Supaya manusia bersyukur. Tapi dalam masa Allah nak beritahu inilah kekuatan kehidupan manusia kat dunia. Sebab itu kita kena didik anak kita jadi petani. Jadi penternak. Ini ilmu orang takkan miskin. Ternak. Ni kedai makan kalau tak ada daging boleh tutup. Boleh tutup sebab tak ada sumber daging. Ada satu kedai makan. Dia jual steak. Tapi hari raya, supply daging tak ada. Akhir tutup. Tak ada daging. Itu kan kalau beli sendiri kan banyak daging dia. Kalau dia ada sumber sendiri. Contohlah. Bagaimana cara keadaan mereka menekan ekonomi. Jadi kita belajar daripada Al-Quran. Kata Allah lagi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Tapi mereka tetap menyembah lain pada Allah. Dengan anggapan yang lain pada Allah akan tolong mereka. La yastati'una nasrahum. Tak akan mampu menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun. Bahkan ini berhala-berhala yang mereka sembah akan menambahkan azab mereka akhirat kelak. Dibakar bersama dengan mereka pada hari kiamat kelak. Bahkan mereka yang terpaksa pertahankan berhala ini. Bukan berhala bertahan mereka. Mereka terpaksa marah bagi pihak berhala. Bercakap bagi pihak berhala. Kerana berhala tak boleh bercakap. Mereka yang letakkan hukum bagi pihak berhala akhirnya kelang kabut. Tuan-tuan, bukan kita ulama yang letakkan hukum bagi pihak Tuhan. Allah dah letakkan hukumnya. Allah dah letakkan perintah. Kita cuma sampaikan perintah. Nabi SAW cuma sampaikan perintah.
Wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menyampaikan. Maka mereka ni terpaksa menyampaikan bagi pihak beralihan tak bercakap. Akhirnya guna mereka bahasa sendiri lah. Maka mereka tidak ada kitab yang boleh dipercayai. Kemudian kata Allah SWT, fala yahzunka qawluhum wahai Muhammad, jangan bersedih dengan segala tuduhan mereka. Yang kata kamu penipu, yang kata kamu bodoh, yang kata kamu pembohong, yang kata kamu ni berdakwah nak dapat harta, nak dapat pangkat, kedudukan, yang kata kamu macam-macam. Jangan kamu berduka cita. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka jelaskan. Artinya tidak ada rahsia pun yang mereka boleh simpan. Maksudnya ialah kami tahu segala gerakan mereka, perbuatan mereka, rancangan mereka, permusuhan mereka. Kamu jangan bimbang sebab kita kan kalau orang kata pada kita sesuatu kata-kata yang buruk, kita macam terfikir nanti dia nak buat apa lagi. Pasti dia rancang nak buat apa ni. Bila mereka tuduh Nabi SAW dengan pelbagai tuduhan, maka bukan sekadar Rasulullah sedih dengan tuduhan-tuduhan mereka. Ni mereka merancang apa? Di sebalik tuduhan, merancang apa? Pasti ada rancangan. Maka Allah memberitahu, wahai Muhammad, jangan sedih. Allah tahu apa perancangan. Kali itu bila mereka merancang nak bunuh Nabi SAW, maka Allah perintahkan Rasulullah berhijrah. Kali itu bila mereka nak buat itu dan ini, Allah beritahu Nabi SAW. Kerana Allah mengetahui segala-galanya. Maka setiap kali mereka merancang, rancangan mereka gagal. Kemudian kata Allah sesudah menyebut tentang nikmat yang Allah berikan, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kembali menyebut tentang isbatul ma'af. Bahawa manusia ini dibangkitkan dengan 3 dalil yang besar. Yang pertama Allah sebut, apa dia bukti jawapan pada orang yang menafikan ada hari kebangkitan. Allah bagi 3 jawapan. Yang pertama, kamu lihat kembali ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia. Kamu dulu cipta daripada mana? Air mani. Tak ada. Menciptakan kamu kalau fikir secara susah senang kita, cipta itu lagi susah daripada mengembalikan semula. Kata kita nak buat benda yang asal tak ada. Ini secara ilmu kita. Di sisi Allah semua senang. Kita kan bila tengok sesuatu kita tahu ini susah, senang. Berdasarkan pada ilmu kita. Di sisi Allah semua senang. Kita kan cerita logik baik. Kalau kamu menafikan Allah membangkitkan semula manusia, tidakkah kamu terfikir bagaimana Allah ciptakan manusia daripada tak ada langsung? Bukan ajaib lagi. Allah ciptakan manusia daripada air. Tiba-tiba sekeras ini kita ni. Asal cipta daripada air mani. Ambil air mani tengok. Inilah orang akan jadi orang. Air mani setitik ni. Satu air mani ni bukankah nampak ini lebih pelik daripada kita fikir manusia bangkit semula. Sebab manusia bangkit semula dia dah ada asas dah. Dah lengkap dah fizikal dia. Dah lengkap dah tulang belulangnya. Ini bayangkan daripada air mani setitik. Mana tulangnya, mana darahnya, mana mulutnya, mana hidungnya. Tiba-tiba tercipta manusia yang lengkap macam ni. Bukankah itu lebih pelik? Maka dalilnya ialah dalil kejadian kamu. Kejadian awal kamu, kalau saya katakan dengan penilaian kita manusia ada susah senang, mengadakan dari awal itu jauh lebih susah daripada bangkitkan semua. Tapi di sisi Allah semua senang, di sisi ilmu kita ni. Kata kita misal kata, nak create idea baru, berbanding kita nak kembangkan idea yang ada. Create idea baru ni yang paling susah, nak fikir apa fikir. Sebab semua orang fikir macam sama belakang. Macam mana nak lain? Sebab tu kita lihat rata-rata manusia kopi je orang punya. Mungkin dalam 100 atau 1000 orang ada seorang je yang agak inovatif sikit. Yang dia agak lain sikit. Yang kita sama. Kalau tudung bawah belakang. Tak ada yang kreatif, tak ada. Dia ikut apa yang trending. Kalau kita jenis serbang, dia serbang macam tu. Kita tak ada reka baru. Reka baru serbang agak-agak. Pakai tudung saji ke sekali beli. Tak, kita macam tak berani dia. Kita akan copy paste. Kita buat rumah, sama. Itu macam dekat perumahan buat rumah, sama. Kita mau beli rumah, kita sama. Orang ni buat oni. Yang ni buat ni sama. Otak kita tak kreatif pun. Kita buat sama. Idea pertama itu suka. Daripada idea tadi orang pun kembang. Ni orang nak buat mula-mula benda ni. Kalau orang buat kapal selam. Itu idea pertama nak buat kapal selam. Lepas tu senang buat. Kopi je. Pertama nak buat kapal terbang. Yang satu yang pertama tu. Dia punya master dia. Kena ikut je. Maka ya bagaimana Allah ciptakan kamu.
Dan tengok, Allah suruh kita tengok sifat air mani. Yang tak tergambar kita pada air mani ada tulang, lepas tu ada wajah macam ni hari ni sekarang. Dalam air mani ni tercatat tinggi dia berapa. Dah ada ni tinggi berapa ni. Orang mungkin tinggi 4 kaki, 5 kaki setengah. Dah ada dalam tu. Ditentukan. Dan kita dah diberitahu tentang dah nampak hidung ni mancung ke tak mancung. Semua dah ada. Ada Melayu, Cina. Dalam air mani tu. Kalau kita tengok air mani, kenal air mani Cina, Melayu, India, kenal? Saat ni air mani India, kenapa? Hitam sikit. Tentu. Tak ada. Ni air mani Melayu ni, sebab nampak Melayu sikit. Tuan-tuan, benda tu tak wujud. Orang tak dapat baca daripada air mani tu bangsa. Tak boleh baca. Letak je satu air mani, lalu tanya, ini air mani orang mana? Misalnya, kita tengok tak boleh tahu. Tapi tiba-tiba jadi bangsa Melayu, India, Cina. Kadazan sekian-sekian. Tuan-tuan, bukankah itu ajaib? Bagaimana daripada air mani tiba-tiba jadi orang Dayak, Dusun, Melanau. Jadi macam tu. Daripada bagaimana air mani ni jadi Mak Saleh. Jadi orang Afrika, jadi orang Melayu. Macam mana tuan-tuan nak tengok benda ni? Itu jauh lebih ajaib daripada kamu cerita bangkit semula. Yang kedua, Allah cerita jawab orang tak percaya pada hari kebangkitan. Dengan Allah beritahu, tidakkah kamu tengok pokok yang hijau dalamnya ada api? Orang Arab yang biasa musafir, bila malam mereka perlu ingat api, hidupkan api. Macam mana? Tuan-tuan tahu dalam kaedah survival kan dia ambil kayu kuat nyala api. Antara dua kayu. Dia tak semua kayu boleh tu. Dia ada kayu tertentu. Kalau tuan-tuan ambil kayu tak, itu tangan kita nyala tu. Kayu tu tak nyala. Pusing-pusing. Ada dibuat macam ni nyala. Sebahagian daripada seni pokok di padang pasir yang hijau, bila mana disatukan, dilagakan keluar api. Daripada mana api tu tadi ada daripada pohon hijau? Macam mana tu pohon hijau? Keajaiban, cuba tengok. Kalau Allah menciptakan keajaiban itu tak terfikir kamu. Kalau kita kata ni api dalam, kenapa tak terbakar pokok ni? Melainkan bila berlaku sentuhan baru ada api. Kenapa tak dalam tadi dia terbakar siap-siap? Disimpan api di dalam ni. Dan bila dilagakan maka keluar api. Dan Allah jawab yang ketiga, ciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada kamu cerita tentang dibangkitkan sebelum manusia. Lihat langit dan bumi yang hebat besar. Yang menandakan Allah berkuasa. Tuan-tuan cerita macam ni, kalau orang kata awak ni tak mampu beli Myvi contoh. Kita dah beli lori trailer 40 buah. Tiba dia tak percaya kita boleh beli Myvi ataupun Asia baru tu. Yang baru launching ni kita tak boleh beli. Kita lori 40 ni ada. 50. Tak tahu tak reti banding harga ke apa? Ni lori ni satu dekat 1 juta. Ni Asia paling mahal pun baru 49,800. Paling mahal dekat dengan Myvi dah. Paling mahal kita katakan. Takkan tiba-tiba orang bodoh datang, ustaz tak mampu beli Myvi. Saya kata, awak tengok tak umur saya? Ada lori 40 buah, tengok. Kita nak kata siapa bodoh? Siapa tak mampu? Mereka cerita macam mana Allah nak bangkitkan? Kamu tak tengok langit dan bumi Allah cipta? Tiba-tiba kamu kata tak mampu? Maka ini kebodohan apa kamu nak ukur ni? Dalam menolak kekuasaan Allah Ta'ala. Maka itu kita katakan kandungan daripada ayat kita baca. Bila Allah Ta'ala kata, awalam yaral insan, tidakkah manusia tengok, anna khalaqnahu, kami jadikan dia min nutfatin, daripada satu air mani, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba bila dah besar belagak sombong, tak percaya kita bagi. Tak ingat dulu dia siapa tu. Daripada air mani yang tak ada apa kekuatan, tak ada apa pun kelebihan, cuma bau yang hanyir, busuk. Tiba hari ni agak boleh jadi manusia sekejap, dia punya sombong lain macam. Kejap lagi kamu jadi mayat, nak sombong apa? Baru jadi manusia sekejap. Kamu jadi manusia untuk berapa puluh tahun, lepas tu jadi bangkai. Mati. Nak sombong mana? Sombong pula dengan Tuhan yang menciptakan. Kemudian kata Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka cuba beri satu contoh untuk menafikan kebangkitan semula. Mereka lupa kepada kejadian awal mereka. Ini berapa orang pemimpin Mekah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Dia datang bawa tulang-tulang yang dah hancur. Dia kata, wahai Muhammad, yang ni ke yang Allah hidupkan balik? Mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba tunjuk contoh, ni tulang dah hancur, boleh hidup balik. Wa daraba lana mathala. Mereka tunjuk satu contoh dalam menafikan.
Wa nasiya khalqah. Mereka lupa macam mana mereka mula jadi tu. Dulu kamu tulang ni pun tak ada. Lupa ke kamu dulu? Ini ada juga tulang sebagai contoh. Kamu dulu tulang pun tak ada. Macam mana kamu lupa kekuasaan Allah itu? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata, siapa yang akan hidupkan tulang-tulang yang sudah penghancur? Qul, wahai Muhammad, katakan pada mereka. Jawab mereka, yuhyihal ladzi, yang menghidupkannya, alladzi ansha'aha awwal marrah, yang telah menciptakannya sebelum itu. Itu jawapan. Yang ciptakan dia, manusia sebelum itu. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui setiap makhluknya. Allah cipta makhluk dan Allah tahu apa keperluan makhluk. Yang namanya Melayu, apa keperluan dia, mana tempat tinggalnya Allah dah tahu. Allah dah susun semua. Kemudian kata Allah, alladzi ja'ala lakum, dan dalil kedua, Tuhan yang menjadikan bagi kamu minasyajaril akhdar, minasyajaril akhdar, daripada pohon hijau, naran, ada api, fa idza antum minhu tuqidun, yang kamu nyalakan, yang kamu sapi, bila malang tengah padang pasir nak ada api. Mana api? Kan dulu ada manci, ada apa? Ini mereka gunakan pohon-pohon yang mereka temui ini, yang mereka kenal, yang boleh menghidupkan api. Awalaisal ladzi, dan jawapan ketiga, dan tidakkah mereka melihat oh Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi, biqadirin, mampu berkuasa, ala an yakhluqa mithlahum, untuk menjadikan mereka seperti dahulu, bangkit semula. Bala, bahkan wahwal khallaqul alim, Allah itu berkuasa menciptakan lagi mengetahui. Innama, bahawasanya Allah kalau nak ciptakan sesuatu, biar Allah beritahu, mudahnya Allah cipta semua. Innama amruhu, bahawa kehendak Allah Ta'ala itu, idza arada syai'an, bila Allah kehendaki sesuatu, an yakula lakum fayakun. Allah cuma kata jadi maka jadi. Tak ada proses buat macam ni, tak ada. Allah kata jadi, jadi. Jadi manusia jadi. Jadi pokok jadi. Allah cuma kata jadi maka jadi. Mudahnya. Kamu kata boleh ke susah ni macam ni? Allah dia jawab 3 jawapan. Kerana Allah menyebut hakikat kuasa Allah. Bila Allah kata jadi maka jadi. Fasubhanalladzi biyadihi, maka ucaplah subhanallah, maha suci Allah. Di tangannya segala kekuasaan. Dia memiliki segala kerajaan dan kepadanya dikembalikan setiap sesuatu. Manusia dikembalikan pada Allah. Jin akan dikembalikan pada Allah. Malaikat akan dikembalikan pada Allah. Semua makhluk Allah ini akan dikembalikan pada Allah. Untuk dipersoalkan, untuk dipertanggungjawab, untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka Allah menutup ayat tentang persoalan manusia, tentang kekuasaan Allah, mempertikaikannya dengan contoh yang jelas nyata. Kemudian Allah menyebut kekuasaan mutlaknya hanya berkata jadi maka jadi. Semudah itu, sesenang itu. Inilah Allah yang berkuasa, Allah yang sebenar. Bukannya berhala kamu. Bukannya sekutu yang kamu jadikan untuk kamu sembah dan minta pertolongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.